Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kerana tuan-tuan sanggup lagi, masih kuat lagi untuk kita mendalami mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita menyebut mukjizat ni, saya nak kena ingatkanlah, ini mukjizat tuan-tuan, bukan perkara yang manusia buat. Jadi kita kena banyak beradab dalam kita mengkaji mukjizat ni. Dan ada masa kita gembira, ya, dan kita tidak boleh lebih sangat, sebab ini perkara mukjizat. Jadi kita kena sabar dan kena tahan. Guru pun kena tahan, sabar dan sebagainya kan. Jadi kita kena belajar betul-betul. Sekali tangan Allah bersama kita, dia ni akan jadi mudah. Saya kata tuan-tuan tunggu yang ke-80 je. Yang ke-80 nanti tuan-tuan akan nampaklah dia punya isi dia sebenarnya, apa yang kita dah belajar, ya. Yang hari ni saya nampak, tuan-tuan tak nampak. Sebab itu saya bersungguh sangat nak sampai ke 80 ya. Bila sampai 80 nanti tuan-tuan, oh, now only I can see what I have learned. Tuan-tuan, okey, kita lihat kita punya papan putih kita tu. Dan bersama dengan ni, hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak tengok tentang apa tu, haraf dengan detail. Jadi bila tuan-tuan kenal haraf, maka dengan sendirinya tuan-tuan kenal, ya, haraf, ya. Ada 80 haraf. Ingat lagi tak? Dalam jadual yang saya bagi tu, tuan-tuan tengok yang jadual haraf, ya. A, B, C. Okey, A, B, C. Hari ni kita buat haraf saja. Ya, tuan-tuan kalau ada masalah, beri komen dekat saya apa benda yang perlu saya buat. Sebab saya hanya memasak, yang nak makan tu tuan-tuan, ya, beri suggestion kepada saya supaya saya perbaiki keadaan. Jadi hari ni kita look at haraf only. Haraf, ya, ialah kalimah, ya, yang mungkin dari satu huruf saja. Ingat ke tak? Ya, atau 2 huruf, atau 3 huruf, atau 4 huruf, yang ada makna, tetapi maknanya tidak boleh berfungsi kalau dia tidak bercantum dengan fi'il dan juga dengan isim. Boleh tu? Haraf, ya. Ingat tu. Kita akan sebut berpuluh kali tak apa, ya, haraf, ya, haraf, ya. Ini dalam Quran, ini kalimah, ya. Kalimah Quran, ya. Ini kalimah. Kita tengok Al-Quran sekarang ni. Kalimah, ini haraf. Jadual ni saya sebut dulu jadual J3, J5. Haraf, ya. Ini haraf, iaitu alif, ba, ta, sa. Ini nama haraf. Ini alif, ni haraf, ya. Alif ni sebenarnya hamzah, ya. Kalau kita nak baca harfu alif, harfu ba, harfu ta, harfu ta, itu bacaan dia. Orang Melayu baca huruf alif, huruf ba, huruf ta. Sebenarnya huruf tu jamak. Huruf tu jamak. Huruf tu maknanya haraf-haraf. Jadi orang Melayu ni yang tak berapa tahu bahasa Arab ni, dia kata huruf alif. Dia patut kena baca harf alif, harf ba. Jadi, okey, sampai ke, ya, hamzah, ya. Wassalam ni bukan haraf, ya. Wassalam ni bukan haraf. Tuan-tuan ingat ni? Okey, ya. Tuan-tuan kalau rasa dah boring dah dengar ni, tak apa, tutup telinga, rehat, tidur, ya. Bagi orang yang, sebab ini kaedah repetition, repeat, kita kena repeat 10 kali, ya. Tuan-tuan,
Yang kedua, ini kita kata isim. Okey. Ataupun orang Arab panggil ismun. Yang ketiga, dia panggil fi'il. Ya. Fi'il. Fi'il ada tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ada lagi orang tak tahu apa makna fi'il. Cakap je, tak apa, kamera tak tunjuk. Ada lagi tak? Sebab satu kelas di kelas lama saya 3 tahun tu, saya beritahu dulu, dah lepas masuk 3 tahun lebih, dia, Ustaz, apa benda kau fi'il tu, Ustaz? Saya sebagai guru, saya tak ada kata apa, hanya saya buat begini je. Begini yang saya buat kan. Dia sukalah. Kenapa Ustaz buat macam ni? Fi'il tu Tuan Haji, kata perbuatan kita sebut beribu kali dalam masa 3 tahun. Saya kata kat dia, kan, habis kenapa Tuan Haji tak tanya? Tak faham kan? Dia tak tidur, dia duduk situ. Dia kata, dah Ustaz suruh dengar, saya dengar lah. Tapi kenapa baru sekarang tanya? Dia kata, saya kilang. Orang lain laju je, saya fi'il pun tak tahu. Jadi tuan, jangan jadi macam Tuan Haji tadi ya. Boleh tak? Tuan faham ni apa dia madi? Apa dia present? Mudhari. Apa dia? Amal. Okey, apa dia? Isim, kata nama ya. Jangan lupa isim ni ada 21 jenis. Ya. Ini haraf. Haraf tugas dia mengubahkan isim. Dan juga semua fi'il dia boleh ubah. Isim, ya. Kalau kita kata Muhammad, kalau taruh ma, jadi bukan Muhammad. Itu dia. Boleh? Jadi haraf ni dia mengubah sama ada ya atau tidak. Ya betul-betul ya atau tidak betul-betul tidak. Kalau taruh pada fi'il haraf ni, kalau pergi jadi tak pergi, jadi tak akan pergi, jadi tak akan pergi selama-lamanya. Dia jadi akan pergi segera. Ya, jadi dia menggunakan haraf. Boleh faham ni? Sekarang ni boleh? Okey. So kita lihat dalam ni. Sekejap ya. Tengok. Sekejap. Ini jadual ni maknanya hidup mati ni. Depan ni, hidup mati. Tuan-tuan, hidup mati jadual ni. Ya. Dia ada ya. Ya. Tuan-tuan tengok tu jadual ni. Ya, jadi haraf ni tuan-tuan. Haraf ni iaitu dia terdiri dari satu huruf, boleh tak? Atau dua huruf, boleh? Atau 3 huruf, dan dia ada makna sendiri. Tetapi dia tidak memberi makna kalau tidak bercantum dengan perkataan isim atau fi'il. Boleh? Okey, faham tu? Tuan-tuan percayalah, kalau tuan-tuan boleh menguasai haraf dengan betul, tahu nama yang 58 ni, alhamdulillah. Ya. Sekarang ni nak baca sifir ni saja. Ya, tuan-tuan kena sabarlah ya. Okey. Kita cuba baca haraf ya. Untuk tuan-tuan yang ya, kita cuba baca haraf. Tuan tengok ni, haraf ni. Dan ni. Allah, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Ya, haraf ya. Ya, surah Imran. Ada ya. Ni surah Imran ni. Bukan buku hijau tu. Ya, saya nak beritahu dia. Daripada bismillah, B ni haraf. Ya, B ni haraf. B ni haraf ya. Dan B ni nama dia haraf jar. Nama dia haraf jar ataupun harfu jar. Harfu jar. Dan dia sentiasa baris bawah. B. Ya, harfu jar. B ya. Kita ingat B. Dia boleh jadi harfu jar dan dia boleh jadi harfu jar untuk sumpah. Seperti billahi. Ya, selepas B mesti baris bawah, tapi billahi itu jadi sumpah. Tapi bismi ni jadi majrur. Tuan-tuan boleh kata tak majrur? Majrur. Ini jar, ini alat membaris bawahkan, ini majrur. Majrur tu kena baris bawah. Dan dia ada 16 adik-beradik semua sekali. Kena ingat tu ya. 16 adik-beradik. Tuan-tuan kena tahu sampai ke tahap tu.
Ya, 16 adik-beradik. Tuan-tuan dah salin belum ni yang saya buat ni? Dah salin ke? A, B dan C. Okey. A 1/17. Ingat lagi tak? Ya. Ya. 16. Ada satu lagi tambah, iaitu lam. Lam. Ya. 16 ya? Okey, 16. Ya. Asal dia 15. Okey, 16. Oh, betul. Lam 16 Okey. Sekarang ni tuan-tuan tengok. Bila tuan-tuan jumpa B, huruf jar, dengan sendirinya lepas B tu isim. Kata nama. Isim. Sebab B, dia tidak boleh duduk sama fi'il. Boleh? Dan tuan tengok, bila isim baris bawah, maka B tu huruf jar. Bismi huruf jar. Ya? Kita tengok huruf jar saja. Ya? Okey. Allahu, alif lam mim. Allahu, Allah itu la. La di sini memberi makna tiada. La ilaha. Ya, la tu dia panggil la nafi. Cuba tengok la tu di mana? Di bawah tajuk isim ke fi'il? Ya, di bawah tajuk apa la tu? B2. B2. Tuan-tuan, kalau B ini fi'il tapi ini isim, itu isim tu. Kalau B fi'il saja. Sebab la dia boleh pakai untuk fi'il dan boleh pakai untuk isim. Tapi ini jelas ni, ilah ini Tuhan. Tuhan tu isim. Jadi la ni untuk isim A ke C? A ke C? C ada tak C? A? A ada tak? A ada. Jadi la ni di bawah tajuk A. A berapa? A 6. A 6? Cepat. Saya pun tak jumpa ni. Last sekali. 4. Ya? Ya, mana? Itu tambah 1. Bukan. Itu yang tambah ni lam. Lam. Ya. La. Okey. B3. B3 ya. Tapi B3 tu untuk fi'il. La tidak. La tidak kan? Allah tidak. Tidak ada Allah melainkan dia. Cuba kita nak tengok jadual ni. Di mana dalam jadual ni? Ya. La untuk isim, untuk fi'il. La mulih tidak. Cik Sah boleh bagi pandangan? Pakai rojok kita. Ya. Ya, tuan-tuan faham ni. La ni artinya la nafi. Okey, kita lihat program kita. Ya, okey. Sebab tengok ni, tengok la tengok sini kata apa. Kalau sini betul-betul lah. Nah. Ni la nafi. La nafi, jadi dengan sendirinya la ni ada pada fa'il dan ada pada isim. Jadi tuan-tuan mesti tahu la ni di bawah C. Yes. La nafi. Di sini ke bawah ada C. Boleh, di bawah B pun ada, di bawah C pun ada. Tapi kalau B fi'il. Ya, B fi'il. Jadi tuan-tuan kena tahu bawah C. Bawah C. C pun ada juga. C pun ada juga. Tuan-tuan, jadual ni tidak fully lengkap. Ya, kita tengok ayat Quran. C5. Ya. Terus lagi C5. La ni la nafi. Nampak tak? Nafi. Nafi untuk jenis ni. Lil jinsi bagi jenis. Kira nafi lah ya. Okey. Jadi tuan-tuan, sekarang kita ingat tak minggu lepas kita nak cari yang tidak ada dalam jadual. Okey? Sebab yang tak ada dalam jadual ada 13 lebih lagi. 13 ke 15 yang tak ada dalam jadual ni. So kita akan jumpa. Jadi la ni ada untuk fi'il dan ada untuk isim. Ini salah satu daripadanya. Salah satu daripadanya. Okey. Boleh? Okey, Ustaz. Ilaha, tidak ada Tuhan illa. Illa ni melainkan.
Tengok di mana illah tuan-tuan? A ke B ke C? A ke B ke C? Yang mana ni? Illah. Ya. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Okey, A. A4, yes. A4. Illah. A4 ini ada tak illah? Kecuali. Ini A4 ni tuan, nama dia huruf istisna. Istisna ni exception, kecuali. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kecuali huwa Allah. Okey? Setakat ni boleh? Setakat ni boleh? Okey. Kita namakan dia dulu, baby. Al-Hayyul Qayyum, itu sifat. Nazzala alaika, telah diturunkan ke atas engkau. Ingat, alaika. Ala asalnya Allah campur dengan anta. Betul tak? Alaika, di atas engkau. Siapa dia engkau? Muhammad. Diturunkan ke atas engkau, wahai Muhammad, kitab. Yang diturun tu kitab. Itulah yang kita nak belajar ni. Tuan-tuan, kita dah belajar dulu. Kalau lepas Allah ni isim yang mabni, maka dia kita kena kata fi mahalli jarin. Ingat lagi tak? Dr. Wi yang jago pasal fi mahalli ni. Hari ni lupa dah dia. Dia belum pandai. Tuan-tuan, inilah dia mukjizat Quran yang saya rasa bukan senang nak dapat. Siapa yang tak faham apa maksud fi mahalli? Angkat tangan. Tak apa, kameraman tak ambil gambar. Okey. Dengar, biar saya beritahu, okey? Biar saya beritahu. Tuan-tuan, tak apa. Kalau kita pergi lalu laju pun tak guna, tak faham kan? Okey, tuan-tuan, fi mahalli. Okey? Tuan-tuan mesti ingat kelebihan mukjizat Quran ni, tuan-tuan mesti ingat ni, setiap ayat ini, setiap perkataan ini ada position dia, ada kedudukan dia. Kedudukan dia boleh dilihat melalui baris. Melalui baris. Sama ada tuan-tuan kenal tak isim, fi'il atau haraf. Jadi kalau isim, kedudukan dia ada 3. Baris depan, baris atas, baris bawah. Dalam keadaan normal, kedudukan dia, ini kedudukan dia, ini dia mesti baris depan, sebab dia mesti duduk tempat baris depan. Nampak tak? Ini isim. Isim ini baris bawah, sebab dia punya kedudukan tempat baris bawah. Siapa yang nak duduk lepas B ni, mesti dia isim dan mesti dia sanggup terima untuk jadi baris bawah. Kalau tidak, jangan duduk. That's the position. Okey, boleh? Sebagai contoh, di sini isim baris depan, dan dia mesti baris depan, baris asal dia baris depan. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh baris bawah dan baris atas. Dia mesti tempat ni baris depan. Orang yang berposisi depan saja boleh duduk sini, berdiri kat sini. Dan namanya ada. Ada nama dia. Nama dia 15/15. Ingat lagi tak? CD 26. Tuan-tuan buka CD 26, ada Cik Sak, Tuan Haji Sak tulis 15/15 dengan detail. Ya, kita akan kembali balik. Okey. Sekarang ni saya beritahu. Allah ni isim, dia mesti duduk bagi depan dan bermari depan. Kalau dia ni bukan isim yang berubah, dia mesti kata dia ni duduk tempat baris depan, fi mahalli. Boleh faham tak? Tuan-tuan kalau tak faham, bawa Christmas saya jampi, makan ramai-ramai, faham lah tuan. Bawa pisang. Ya. Saya dah mula dah di sana, sampai penuh kereta bawa balik pisang, bawa balik apa, untuk juga teori saya kan. Orang datang tu bawa pisang, Ustaz, pisang ni saya faham Ustaz, tapi pisang ni saja nak bagi pasal banyak kat rumah kan. Balik makan kat rumah, biji saja pisang tu. Tuan pernah jumpa tak pisang ni biji? Pernah jumpa tak? Sekarang jalan-jalan kan. Sebenarnya pisang yang di biji itulah untuk menghapuskan kolesterol.
Yes, kolesterol dia kelak. Kolesterol. Datuk, kolesterol apa Datuk? Datuk Mansur, kolesterol apa? Tinggi. Oh. Saya insyaAllah kolesterol takut nak mari. Dah 7 tahun dah baca doktor, kolesterol masih lagi susah nak mari dia. Takut. Sebab hari hidup berjalan kan. Okey, boleh ni? Okey. Tuan-tuan ni tuan-tuan. Ni. Kita ambil ini satu perkataan. Bil haqi. Bil haqi itu maknanya dengan kebenaran. Betul tak? Okey, bil haqi. Betul? Okey. B campur dengan al-haq. Okey. B ni haraf jar. Betul tak? Dan haraf jar ni mabni tetap. Al-haq isim berbaris bawah. Sebab dia kena baris bawah sebab ada haraf jar. Boleh? Okey. Sekata boleh? Jadi tuan-tuan, kalau tak boleh pun katalah boleh. Di sini B, dia ni alat. Siapa nak duduk belakang aku boleh, tapi mesti dia isim dan mesti dia sanggup terima baris bawah. Jadi maka al-haq kau duduklah bil haqi. Kalau tidak mau jangan duduk. Tapi yang nak duduk di sini ni bukan isim yang berubah, isim yang tetap. Faham tak? Isim tetap. Jadi al-haqi ni dia jadikan dhamir. B campur dengan hi. Betul tak? Jadi hi ni isim dhamir mabni tetap. Jadi kita kata B ni haraf jar, boleh? Dan hi ni jangan ini bukan majrur, ni bagi di asal. Hi ni fi mahalli jarrin. Boleh? Ya. Isim. Mereka memang kena isim sebab ada alif lam. Saya tak boleh nak kata benda lain sebab dalam ni ayat Quran. Al-haq ni maknanya true. The truth, kebenaran. Translation dia the truth, maknanya yang betul, yang benar. Bil haqi ni nak dengar betul, tak ada siapa yang menafikan. Jadi mesti ingat Tuan Haji, selepas huruf ja ni, semua lepas huruf ja ni isim. Kalau isim tu isim yang berubah, dia mesti baris bawah. Kalau isim tu isim yang tak berubah, yang mabni yang tetap, kita kena kata fi mahalli jarin ataupun fi mahalli majrur. Saya tak heran tuan-tuan susah faham pun, sebab budak-budak sekolah pun lagi pening kepala bila fi mahalli. Pening kepala fi mahalli ni, tak senang. Tuan Haji Azhari faham tak lagi fi mahalli? Ya, betul ni. Bahasa Melayu ni duduk tepat baris bawah. Bahasa Melayu fi mahalli jarin. Duduk tepat baris bawah. Fi mahalli saja duduk tepat orang. Dah tengok dah lebih pada duk guru pula tu. Duduk tempat orang. Faham lah tu. Boleh faham tu? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Siapa yang tempat huruf bawah ni? dia mesti duduk tempat baris bawah. Bil haqi. Apa-apa huruf ja. Ya, nak terang lagi sekali? Tak, huruf ja membaris bawahkan isim. Huruf ja membaris bawahkan isim selepas dia. Segala isim lah. Kan? Isim saja. Ya, isim saja. Huruf ja kan? Aduh, pening kepala saya. Saya jumpa sahabat saya, imam lah, tak usah cerita nama lah, nanti keluar TV ni kan. Umur dekat 70 tahun. Aku tabik lah kau lah. Kau boleh sabar dengan dia orang ni semua ni kan. Dia tengok dalam YouTube kan. Aku tak boleh sabar aku. Jadi imam aku baca Quran, orang lain semua diam. Tak ada orang nak tanya kan. Tanya batas sembahyang. Jadi imam besar. Tuan-tuan, saya terang lagi. Kalau tak tanya lagi, nanti lepas 80 lesson baru tanya. Jangan. Saya terang lagi tuan-tuan. Ya tuan-tuan ya. Tuan-tuan ni. Tuan-tuan tengok sini. Ni tengok ni. Ya. Tengok sini. Ya. Alif bata
Jim ha ni, ini kita kata haraf. Ada satu huruf, ya, ada satu huruf B, ada satu huruf K. B artinya dengan, K artinya seperti. Boleh tak? Boleh tak? Okey. Ada dua huruf ma, ada dua huruf lam, ya, ada dua huruf lan. Ya, haraf-haraf ni ada untuk isim, boleh? Ada untuk fi'il, boleh? Dan ada juga campur sama dia, selain daripada dia pakai dua-dua sekali. Okey, boleh tak? Okey, boleh? Boleh tak? Nah. Dia sama dia. Macam ni an campur dengan ma. Dari apa? Jadi ma. Jadi tuan-tuan, kita mesti ingat, tuan-tuan. Mesti ingat an harfu jar. Cuba kata harfu jar. Okey. Ma haraf nafi mabni alal fathi fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Dia duduk tempat jar sebab dia duduk belakang am. Sebab dia duduk selepas an. Betul tak? Tapi kalau macam ni, ni anil masjidi, dia mesti balik bawah. Sebab masjid ni isim berubah, mesti balik bawah. Jadi al-masjidi isim berbalik bawah kerana ada huruf jar. Boleh? Okey. Kita tukar masjid ni ganti nama. Jadi masjid ni laki-laki, perkataan laki-laki dan single, kita kata hu lah. Betul tak? Betul tak? Jadi an hu, jangan kata hi. An hu. Awak dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari nya. Nya tu masjid. Jadi hu ni kita kata dhamir, cuba sebut dhamir. Muttasil. Mabni. Ala dhamir. Dhamir muttasil berbaris depan fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Ini ismun majrurun bi'an. Ini ismun, ini dhamir muttasil mabni ala dhamir fi mahalli jar. Yes. Faham tak beza fi mahalli? Tak faham lagi? Masjid tersebut depan. Macam mana? Gunaan hu tu. Ya. Masjid kena sebut. Betul. Tengok profesor pandai dia. Jadi kalau nak sebut hu ni, depan ni mesti ada masjid dulu, baru boleh sebut hu anhu, kan? Sebab itu saya kata, tuan-tuan, sabar dan bertenang. Jangan gupar-gapar. Sebab ini mukjizat Allah. Allah kata aku beri bukan senang. Walaupun berpeluh Ustaz Allah mengajar, tapi aku belum nak bagi lagi. Nanti besok 80 besok semua orang rasa relax belaka, kan? Betul. Orang belajar 20 tahun pun belum tahu faham lagi. Tapi tuan-tuan belajar baru 53 kali, kan? Tak boleh nak lawan tokek lah. Sebab tu yang paling penting sekali sabar. Sabar. Dan Imam Syafi'i kata syarat belajar yang paling utama sekali lama masa. There is no shortcut in learning. You must have long time. Dia panggil tul zaman. Tuan-tuan, tul zaman. Cuba sebut tul zaman. Okey, ini faham tak haraf ni? Faham. Okey. Dia duduk pada isim, dia boleh mengubah isim tu. Kita ambillah contoh isim tu Muhammad. Muhammad dia Muhammad. Taruhlah dia kata Muhammadun. Tuan-tuan faham tak ni? Muhammadun. Asal isim ni mesti balik depan. Isim yang berubah mesti balik depan. Orang Melayu dia sebut Muhammad, ada tu sebut Mamat, ada tu gelar je. Orang Arab dia sebut Muhammad Dun. Bila taruh ma dan dia still Muhammadun, maka ma ni tak bekerja. Boleh? Ma tak bekerja. Kalau taruh illa
Semua orang datang kecuali Muhammad. Dia mesti Muhammad. Dan jadi illa ni bekerja. Illa ni haraf bekerja. Bekerjanya untuk isim. Cuba tengok di mana illa. Di mana illa? Illa A4. A4. Jadi semua A4 ni, A4 punya member ni semua bekerja. Semua bekerja. Tuan-tuan, A1 semua kerja. Ya, A2 semua kerja. A3 semua kerja. A4 kerja belaka. Okey. Dan A5 bekerja belaka. A6 bekerja. Jadi A ni semua bekerja. Apa maksud bekerja? Dia mengubah baris daripada baris asalnya baris depan kepada baris atas atau baris bawah. Tuan-tuan kan? Isim mesti baris depan. Kalau dia berubah pun kepada baris atas atau kepada baris bawah. Tuan-tuan faham ni? Apa dah haraf faham? Okey. Okey, tuan-tuan, kita ambil fi'il madi. Zahaba. Apa ni zahaba? Pergi. Dan madi ni kita belajar semuanya tetap. Tak berubah. Tuan-tuan taruh ma pun dia pergi tak? Ma zahaba. Tak ada apa-apa. Ya. Sebab dia tak boleh ubah apa-apa. Dia tetap mari macam ni. Ya, berapa ramai pun macam ni lah. Apa benda taruh pun macam ni lah. Ma zahaba. Dia tak pergi. Ya. Okey, nampak tu? Tetapi kalau kita taruh pada fi'il mudhari', yazhabu, fi'il mudhari', tuan-tuan, dalam keadaan biasa originalnya dia mesti baris depan. Yazhabu. Ini baris depan, macam isim juga baris depan. Ya. Kalau kita taruh la, la yang kita bincang tadi. La artinya tidak kan? Ya. La. Kalau dia kata la yazhabu, dia tak pergi. Means la tak berubah. Makna la tak bekerja. Boleh? Nampak tak tu? Tuan Jalil, nampak? Kalau dia bekerja, dia taruh la juga, dia mati ni. La yazhab. Maknanya kita kata dia jangan pergi. Itu la nahi. Ini la nafi. Apa ni nafi? Tidak. Kalau nafi tak berubah, tapi kalau nahi berubah. Macam kita kata la tazhab. Mati tak? Jadi la ni memberi makna la tegah. La tazhab, la tegah. Jadi tugas kita, saya nak tunjuk pada tuan-tuan ni supaya nak mendalami betul-betul saraf haraf ni, supaya at least tuan-tuan boleh dapat 50%, 60% menguasai. Ya? Boleh tak? Okey, kita ambil rehat 2-3 minit. Okey. Kita sambung Ya, dan datin. Yang macam lam. Ya. La yazhab, la yazhabu. Ya. Tak berluka. Ya. Mudhari'. Ya. Tapi bila la yazhab, boleh dia Ini tuan-tuan, bila la ni tuan-tuan, ni bagus ni datin tanya. La bermakna tidak. Di sini bermakna tidak. Di sini bermakna jangan. Kalau saya kata, Datin, boleh tak saya nak bawa Datuk Mansur pergi jogging hari ni? Datin kata, la yazhab, dia jangan pergi. Jangan jadi mati. Kalau la tazhab ini orang depan kita. Macam saya kata kat sisi tadi, la tazhab, jangan pergi. Macam la yazhab ni, kita arahkan supaya jangan pergi kepada orang yang kita tak nampak. Ya, macam tadi saya nak ajak Datuk Mansur pergi berjalan. Datin kata la yazhab, dia jangan pergi sebab dia ada kerja lain. Dia larang kepada orang yang third person. Ini ada dalam Quran. Kalau tazhab tu Tazhab ni depan saya kata Dr. Wi, la tazhab, jangan kau pergi. Itu dia panggil jazam juga. Itu larangan.
Ini yang kita nak kenal dalam Al-Quran. Okey tuan-tuan ya. Sekarang ni tuan-tuan tengok sini. Okey, kelas kita dah nak berakhir ni. Bila sebut nak berakhir tu semua nak cepat balik kan. Kelas lain tuan-tuan ada exercise. Kelas ni tak sampai hati nak pergi exercise. Kelas tadi saya buat exercise sai, tak ada sai. Ni kan. Jadi mochi-mochi yang umur 75 tu. Gangnam Style. Saya pun heran kenapa si Gangnam Style ni seluruh dunia sampai bilion. Bila saya buka buku, betul lah kata Howard Gardner. Kalau tuan tengok Ustaz Idrus Azaidrus, berapa ramai orang datang sampai kering air kolah kan. Ada satu dari 7 sebab yang ada pada dia tu, yang tak ada pada ustaz lain. Gangnam Style satu sebab dari 7 sebab. Janganlah tanya lagi, banyak pula tanya ni. Siapa dia Hindustan tu? Hindustan Shahrukh Khan. Datuk Shahrukh Khan ada satu sebab. Jadi sebab-sebab tu kita fahamlah kan, sebab gerakan dia panggil kinesthetic kan, kinesthetic. Yang Shahrukh Khan tu dia punya suara, dia linguistic intelligence dia. Dan bukan suara saja, dia punya isi kata tu penuh dengan kasih sayang. Ya, bila bergaduh dengan pak mentua, last kali pak mentua mesti dicium kaki. Kan, kini bila gaduh pak mentua mesti masuk penjara. Beza tak? Jadi kasih sayang, loving and caring tu sentiasa ada pada filem Hindustan. Tapi itu bukan tajuk kita yang ni. Kalau la tazhab, ini instruction. Jangan kau pergi. Lawan dia, izhab. Engkau pergilah. Okey, jadi ini jangan, ini pergi. Ini dengan amar. Tapi dua-dua ni arahan. Tapi ini arahan jangan. Ini arahan pergi. Itu dia. Ya. Ya. Tak salah. Kalau saya kata Tuan Haji Halim pergi tak kenduri tadi? Dia kata pergi, tapi saya tak jumpa. Saya kata la tazhabu, awak tak pergi. Kalau la tazhab, awak jangan pergi. Beza tak? Kalau ada kadang-kadang orang nak bohong kita kan, awak makan tak? Awak tak makan. Betul tak? Awak tak makan. Jadi la ta'kulu, awak jangan makan, la ta'kul. Itu ayat dia. Faham tak beza dia? Jadi kalau mati tu amaran, arahan, nahi. Kalau hidup tu maknanya macam tadi lah, nafi. Nafi hidup, kalau nahi mati. Boleh? Okey. Kita hari ni banyak tarian pun ada. Dan tengok ayat ni tuan. Tuan tengok bila kita sampai bab ABC ni, this is most critical bab. Tuan sabarlah. Sabarlah. Jangan tak mari minggu depan. Okey, sabarlah. Tuan-tuan, ini isim. Ini haraf tak bekerja untuk isim. Ini haraf yang bekerja. Ini isim domer tetap. Ini isim berubah bagi depan, dan dia mesti ada 8 sebab. Ini salah satu sebab dari 8 sebab. Ini isim berbaris depan, juga 8 sebab daripada satu dari 8 sebab. Ini fi'il mabni. Ini haraf jar. Ini fi mahalli jarin. Nampak tak? Ini isim berbaris atas, satu dari 12 sebab. Boleh ni? Okey. Ini huruf jar. Ini isim majrur, baris bawah. Ini isim baris atas, ada 12 sebab. Salah satu sebab dari 12 sebab. Ini haraf jar, haraf jar kan? Ma fi mahalli. Boleh? Sebab dia cantum sama-sama dia. Baina ni zaraf, kita kata mabni. Kan zaraf pun isim tau. Ini isim, ya, dan ini domir. Ini wa ataf. Ini fi'il. Ini isim. Ini wa ataf. Ini isim. Tak lagi dari 3 ni je. Dari 3 ni je.
Kalau tuan-tuan jumpa isim berbaris depan, tanda dia ada 12 tanda yang saya beri dalam buku kuning tu, kita mesti tahu sebab keberapa. Ada 8 sebab saja. Dia tidak mungkin isim baris depan ada 2 sebab untuk satu isim. Tak mungkin, impossible. Pada satu masa tak. Kalau di sini dia dah baris depan, contoh ni, ini dah baris atas, dia mesti satu sebab saja dari 12 sebab. Dia tak mungkin ada 2 sebab di sini. No, impossible. Okey, boleh tak? Macam di sini. Di sini majrur berbaris bawah. Baris bawah ada 3 sebab. Dan tak mungkin 3 sebab berkumpul serentak. Kecuali satu sebab saja. Ini sebab yang pertama, sebab ada huruf jar. Okey, mudah je kan? Bila jumpa isim baris bawah 3 sebab. Bila jumpa isim baris atas 12 sebab. Bila jumpa isim baris depan 8 sebab. Itu saja. Bila jumpa huruf jar mesti baris bawah. Kalau jumpa isim yang bukan mabni mesti fi mahalli. Itu saja yang kita nak belajar. Itu saja. Nampak tak tu? Dia punya mudah je tu. Mudah ni memang mudah. Mudah ni. Tengok ni. Ini isim tak isim? Isim tak? Isim baris apa isim? Baris atas. Mesti salah satu sebab dari 12 sebab. Okey. Ini wa ataf mabni. Sama ada kenal ke tidak ni ataf ke tidak ni? Ini bukan wa sumpah. Kalau wa sumpah duduk depan wallahi wattin wazaitun wa turi sinin, itu wa sumpah. Kalau wa ma'iyah bukan, ini wa ataf. Kan? Tentang ini haraf nasab. Okey? Tak kenal tak apa. Al-lazina selepas haraf nasab ni mestilah isim baris atas. Tapi di sini bukan isim baris atas. Isim baris atas tapi dia ni isim mabni. Isim mausul nama dia. Jadi dia fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Sebab itu tuan-tuan, saya nampak yang tuan-tuan tak nampak, tak faham ni benda yang sangat mudah. Mana kena 10 kali lagi, tuan-tuan, kita boleh let go yang ke-80 habislah, tamat. Begitu sekali saya nak tunjuk positifnya tuan-tuan. Tapi jangan miss kelas. Jangan miss kelas. Ya. Lepas jogging tu mari sini. Saya program saya di Masjid Negara tu, tuan-tuan datang Masjid Negara pukul 8, masuk kelas pukul 9, pukul 11 habis, pukul 11.30 makan, balik pukul 2.30 lepas solat Jumaat. Imam besar kata, bagus, masa tu kita nak. Jadi the whole day hari Jumaat, hari yang paling mulia, lebih mulia dari hari Arafah hari Jumaat, kita habiskan setengah hari tu untuk orang pencen-pencen yang agak sedar diri sikit. Ada yang tak sedar, masih tak sedar lagi, masih duduk ni lagi kan? Orang kita ni duduk beli ekor ni. Jadi macam mana tu? Ya? Betul. Betul. Jadi tuan-tuan ni kira dah syukur alhamdulillah lah. Datang pula suami isteri kan. Datang pula. Allah betul. Tak tahulah. Kalau nak cerita pasal rahmat negeri Malaysia ni kan, tuan-tuan tahu tak? Masjid kita tu paling bagus. Sahabat saya datang baru ni dari Palestin. Dia terkejut Datuk, pergi ziarah rumah sahabat saya, seorang ada 12 buah kereta. Dia kata di sana 10 rumah belum ada satu kereta lagi. Di Palestin. Masjid kita hebat, betul tak? Hebat masjid kita. Tempat lain tuan-tuan dan puan, mulai bulan Ogos hingga bulan 12 kena kumpul selut. Faham tak selut? Selut tu dicantum dengan air 4 bulan untuk nak tampar masjid tu, supaya masjid itu tidak runtuh bila tiba musim hujan. Kita adakah macam tu? Adakah orang menampar macam tu? Orang Malaysia ni kalau pergi luar negeri baru sedar bahawasanya Malaysia ni hebat, bagus, memang bagus. Ya? Bagus. Cari mana negara di dunia yang bagi duit ke rakyat? Mana ada? Mana ada? Sekarang ni jangan fikir soal apa, fikir soal bagi, ambil dulu. Ambil dulu orang bagi. Jangan tanya duit ke mana, jangan. Ambil dulu. Saya tak dapat peluang, kau dapat saya ambil. Betul. Buat beli komputer kan. Jangan masuklah ni kan. Tuan-tuan, syukur alhamdulillah tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan, RNR kita lebih baik daripada RNR Perancis lagi. Dengan semayang, bilik semayang ada. Sekarang ni bilik semayang Kementok je ada bersoni. Tu pun bercampur dengan padri Kristian. Di sini kan.
Anak kita tengok harga barang murah. Orang jadi anak-anak ni daripada utara selatan, tempat berehat. Tempat berehat, bukan tempat berjalan, tempat berehat. Jalan pergi, balik, satu hari makan di anak-anak, rehat. Hebat tak? Ya? Bilik air pusing. Loh? Hebat. Bawa budak-budak ni pergi melawat ni luar negara ni, baru tahu. Baru tunjuk kan? Yelah, cetak lah bawa. Betul. Tuhan kata apa dalam hadis kursi? Tuhan macam memecah lah, malam yashkur ala nikmai. Siapa yang tak sedar nikmat yang dapat hari ni dan tidak reda dengan qadaku, tak apa, alhamdulillah, syukur. Tuhan kata kau carilah langit lain duduk bawah tu. Mana cari lagi? Boleh ke? No. Jangan bercakap soal universiti. Tuan-tuan pergi Oxford University yang tertua sekali, tengok apa benda ada. Ya, dengan tangga bercendawan. Dia tak ada duit kan, sebab semua wakaf. Kita di sini universiti, pelajar pun tak nak datang. Lecturer duduk, pelajar nak datang. Mana tak bersyukurnya budak kita. Betul tak saya kata? Orang Melayu selagi malas, selagi itulah dia beri Quran besar mana pun dia Quran lari. Betul. Sebab tak dapat. Sebab tu anak saya kata, my children, 3.85, without 3.85 please don't come home. Di dinding tu 3.85 and above. Tak dapat sebelum itu, don't come home, jangan balik rumah. Jadi balik rumah tengok 3.85. Jadi sebab tu dia skor 4 pointer tu bukan 4 pointer tu, ni 3.7 tu boleh 4 pointer, 3.65 pun masih 4 pointer lagi. Tapi tuan-tuan tahu tak, ramai pelajar kita yang dapat 2 pointer and bawah. Apa dia buat? Ni beli telefon je. Duit habis, tak belajar, tak masuk kelas. Ada parent tu tak sedar anak dia dah berhenti 3 tahun. Pergi nak ambil jenazah pula. Pergi nak ambil ijazah, dah tak balik anak, dah balik 2 tahun. Pergi daftar dekat akademik fakulti, akademik, tanya nama anak sekian, tengok anak dah berhenti 3 tahun dah, tak masuk kelas. Cari tak jumpa. Nak ambil jubah kan. Jadi tuan-tuan, itulah dia budak kita. Rugi, ya. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau ada anak kat universiti, pastikan pointer tu penting. 4 tu artinya dapat markah 70 ke atas, 80 ke atas. Betul tak? Tapi 100% tak mungkin lah kan. 100% tu markah lecturer. Tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Ni. Tengok muka sebelahnya. Okey, kita dah nak habis ni. Ni tengok. Wallahu azizun dzuntiqam. Tengok yang mudah. Ini wallahu isim. Betul tak? Bagi depan, betul tak? Kalau kita kenal dia ni isim, kita kenal dia ni bagi depan, kita tahu apa benda sebab bagi depan. 1 dari 8 sebab. Sebab pertama dia ni, sebab keempat, dia jadi mubtada'. Ingat lagi tak mubtada'? Ini azizun, sebab kelima, dia jadi khabar. Jadi kalau tuan-tuan baca wallahu azizun dzuntiqam, mubtada', khabar. Okey? Nampak tak? Cuba kalau tengok ni, tengok betul tak dia kata? Betul tak? Nampak tak? Ni, mubtada'. Apa mubtada'? Ya? Mubtada' marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Mubtada' berbaris depan dan tanda baris depan dia adalah dhammah kan. Tengok azizun. Jadi mubtada' ni sebab keempat kenapa dia baris depan. Jadi bila kita baca Quran tuan-tuan, kita baca, kita tahu ini baris depan, kita tahu, dan sebab baris depan kita tahu. Itulah tartil. Itu nama tartil, daripada kita tak tahu. Jadi kalau kita ini subjek, ini predicate, ini khabar predicate. Dan setiap yang khabar mesti dia baris depan. Sama ada dia isim, dia fi'il, mesti dia baris depan. Tapi ini isim baris depan. Tengok tak percaya, betul tak? Ya, azizun. Nampak tak khabar? Khabar. Jadi siapa yang ada bawa komputer, minta tolong Salimah buat. Masukkan program ni sebab dia yang ada modul ni. Boleh masalah? Bawalah satu orang, dan dia buat dalam setengah jam tu lambat sebab dia banyak. Okey, tanya.
Inna ni haraf. Dan haraf semuanya mabni. Okey? Allah isim. Baris atas ada 12 bab. Okey? La huruf nafi mabni. Ingat semua haraf ni mabni. Yakhfa fa'il mudhari'. Okey? Alaihi jar wa majrur. Jar. Hi fi mahalli. Cuba sebut fi mahalli. Tengok. Syai'un isim. Satu dari 8 sebab. Mungkin sebab dia fa'il tak? Dia jadi fa'il. Fi harfu jaring. Al-ardi majrurun bi fi. Okey. Wa hataf. Tu je wa hataf. Wa hataf. La nafi. La nafi. Tuan-tuan, dalam buku hijau ni semua ada. Jadi kita tak perlu risau, baca buku hijau je ada. Jadi bila dalam buku hijau ni tuan-tuan baca, dia sebut di sini syai'un ni isim berbaris depan. Fa'il, bila fa'il tu sebab pertama. Jadi tak perlu cari, dalam ni dah ada dah. Bila kata fa'il, itu sebab pertama isim tu berbaris depan. Dia tak boleh ada pada fa'il, pada fa'il saja, pada isim saja. Okey? Ya, huwa dhamir mabni fi mahalli raf'in mubtada. Nampak tak? Saya nampak tuan-tuan, sikit lagi dah nak dapat ni. Tuan-tuan sabarlah. Nampak tak? Bukan nampak ini, maknanya nampak dengan kadang-kadang saya ada juga perasaan geram tau tengok tuan-tuan ni. Bukan geram apa, geram nak cepat masuk supaya dapat. Bila dapat macam saya dapat ni, tuan-tuan barulah baca helai yang pertama tadi. Dan Datin boleh pinjam tak? Yang tadi. Bukan doa. Tuan-tuan baca helai yang ketiga ni. Helai yang keempat bukan masuk. Mana Datin? Ayat. Mana? Tak ada. Ni. Tuan-tuan baca helai pertama ni. Masih tengok. Ini bukan saya cakap, ini Quran cakap. Tuan tengoklah ni. Kalau tuan-tuan menguasai nahwu dan saraf ni dengan baik, dia punya liku-likunya begitu hebat sekali perjalanannya dan boleh faham dengan baik. Saya kata asasnya kalau isim bagi depan 12 ada 8 sebab. Dia kata inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran itu dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Kamu akan menjadi orang yang lebih waras fikiran. Otak kamu akan menjadi lebih divergent. Jangan terjemah ikut biasa. Biasa ni kamu berakal. Apa dia akal? Orang berakal ni orang yang dapat memutar, menjadikan alam ini lebih baik. Ya, lebih baik. Orang yang boleh menjadikan sel ni besar. Betul tak? Orang yang amanah menjalankan tugas dengan bagus, itu orang yang berakal. Orang yang tak habis kerja tu orang bodoh. Orang malas. Quran kata, bukan saya kata. Bila diberi tugas, dia abai tugas. Itu bukan orang tak berakal, dia orang bodoh. Orang yang Tuhan kata minta tolong cari langit baru, duduk kan. Jadi takut tak kita? Saya sebab itu saya sangat takut. Bila tuan-tuan bagi amanah ke saya mesti pegang amanah tu. Ya, pegang amanah tu. Jadi tuan-tuan, kalau nampak saya macam ni, itulah dia. La'allakum ta'qilun. La'alla tu tuan, la'alla tu dia pakai nama berapa? Tengok. Dah. La'alla tu dia pakai nama apa? Tengok. A berapa? A1 ke A2? Yes, A2. A2 adik-beradik inna ya. Inna tu maksud dia sesungguhnya. Jadi la'alla ni maksud dia mudah-mudahan. Sesungguhnya kamu menjadi orang yang lebih pintar. Orang yang pandai menghargai diri, yang pandai menggunakan alam. Itu berakal. Orang yang pandai membuka alam ini. Ya, kenapa Tuhan kata aku jadikan udara, tapi kamu kena aku menumbuhkan pokok, aku menumbuhkan tanaman, tapi kamulah kena jadikan tanaman tu makanan. Bukan aku pula nak buat roti. Tuhan kata aku jadikan kayu. Imam Syafi'i kata ma fil maqami lizi aqlin wa adabin. Imam Syafi'i kata tu 440 bait.
Dia punya lagu begini. Ma fil maqami lizi'alin wa adabin min rahatin fada'il autan waqtaribi. Siapa kata? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang manusia yang Nabi kata akan lahir di akhir zaman nanti bangsaku daripada Quraisy yang akan ilmunya sampai ke hari kiamat. Itu Nabi kata. Ilmunya sampai ke hari kiamat. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata ma fil maqam, no place to those who has mental but sleep. Otak ada tapi tidur. Ma fil maqami, tidak ada tempat duduk di zi aklin, orang yang ada otak, wa adabin, ada akal, ada adab, min rahatin. Apa rahatin? Rehat. Jadi dia kata fada'il autan. Kalau kamu tak maju di Shah Alam ni, saya setuju ni, lari pergi ke Kelantan. Sebab itu ramai orang Kelantan lari ke tempat lain. Kelantan ni tuan-tuan, dia kuat pengaruh pondok. Kuat pengaruh pondok, kuat pondok. Pondok pun tak tahu. Sekolah pondok sampai sekarang orang Kelantan tak tahu. Imam Syafi'i kata tak ada guna kalau kita ada otak, ada akal tapi duduk rehat. Orang macam ni sila tinggal, hijrah daripada tempat ni pergi tempat lain. Sebab tu ramai orang-orang yang berpindah sini berjaya di tempat baru. Kerana nanti bila kau pergi tempat baru, kau akan jumpa orang baru yang kau boleh bersahabat dengan dia dan berbaik dengan dia. Kau boleh dapat maju dengan dia, meninggalkan orang lama tu yang tak sedar diri tu. Dia katakan tinggal fada'il autan. Dak ni tinggal tempat yang lama tu. Wah kata Ribi, jadikan orang asing. Kita tuan-tuan, bila kita asing tempat orang lain, kita maju tak? Maju tak? Tengok orang Indonesia, bila dia asing tempat kita kan. Ui tuan-tuan, pergi dekat Damansara Utama tu kan, tengok rumah-rumah dia kan, hebat gaduh pada kita. Ya. Bila itu dia kata apa ni? Wal asadu, dia kata singa yang ganas tu, kalau kita letak dalam cage, dia boleh mengganas tak? Dia boleh mengganas tak? Tak boleh, dia diam. Begitu juga Datuk Matahari, kalau tak naik, sentiasa duduk di sebelah timur, tak naik, apa jadi pada dunia? Habis. Ataupun tak turun, habis. Itu Imam Syafi'i 440 bait, belum habis lagi orang barat mengkaji. Mana dunia dah jadi macam ni. Orang barat mengkaji Imam Syafi'i punya bait syair tu kan, belum habis lagi, tak sampai suku lagi dia kaji, dunia dah macam ni lah. Hebat ni. Kalau habis macam mana? Jadi apa kita buat? Banyak. Nanti saya tunjukkan dia punya bait dia. Ya, Imam Syafi'i ni dia punya forward thinking dia very very sharp. Dia pemikiran jauh, dia sangat forward thinking dia sangat jauh, mengalah kita sekarang. Ya, jadi dalam Quran itulah ilmu dia kan. Okey tuan-tuan Dari dah. Awal lagi. Okey, take 5. Okey tuan-tuan, kita back to school ya. Ini ayat 159. Kita cuba tuan-tuan cari dalam ayat ini, bermula dari innal ladzina al-Baqarah. Ya. Di sini ada tiga fi'il mudhari'. Ada tiga fi'il mudhari'. Ayat innal ladzina yaktumun tu sampai ke wa yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dan ceritakan apa dia kedudukan fi'il mudhari' ni, marfu' ke, mansub ke, atau majzum. Ingat ya. Boleh bincang ya tuan-tuan. Fi'il mudhari' dia berubah, fi'il madi tidak. Okey, dia tuan-tuan tengok, mudhari' dia berubah daripada asal dia marfu', iaitu berbaris depan, kepada mansub, berbaris atas, ataupun majzum, berbaris mati. Ya. Dia tiga saja. Baris asal dia baris marfu'. Dia akan jadi mansub baris atas kalau sekiranya dia ada alat yang jadi baris atas, dan dia akan baris mati kalau sekiranya dia ada alat yang menjadikan dia baris mati. Jadi kita tengok dalam ayat ni, di mana dia fi'il mudhari'.
innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada Al-Quran, Al-Bayyinat tu Al-Quran, wal huda dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nas, selepas kami dedahkan kepada manusia di dalam Al-Quran. Kalau sekiranya mereka menyembunyikan, ulaika yal'anuhumullah, mereka ini akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi tengok, cuba tengok di mana di sini fi'il mudhari'. Ingat, fi'il mudhari' ada depan tu ada ya, ada ta, ada ya, ada nun, ada alif. Dalam bahasa yang kita boleh sebut tina. Tina. Okey, siapa boleh nyatakan di sini? Yang pertama, yaktumuna. Yaktumuna. Okey, yang pertama yaktumuna. Ni ya. Yaktumuna. Ini fi'il mudhari', ada ya. Ini waw ni ramai. Ya. Kalau ya dengan waw memberi makna mereka. Apa dia root dia? Apa dia root? Katama. Katama, ya. Sifat yang mustahil ada pada Nabi, kitman. Mana kitman? Menyembunyi. Okey, menyembunyikan. Okey, tuan-tuan. Di depan ni, tuan-tuan, tidak ada haraf yang menjadikan dia nasab atau majzum. Ya, iaitu haraf dia, tengok dalam jadual ABC tu, sama ada lan atau lam dan adik-beradik dia. Jadi bila dia tidak ada, tuan-tuan, jadi dia ni dalam keadaan marfu', betul tak? Betul tak? Dalam keadaan asal. Asal lah. Jadi apa tanda marfu' dia? Tanda dia waw nun. Apa sebab? Sebab dia jamak, ramai. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, ramai tak? Kalau satu, yaktumu. Okey? Kita mudhari'. Okey. Ya. Ada lagi tak? Ya la'anu. Ini fi'il ni, fi'il mudhari' juga, tetapi mufrad. Satu. Yang ini jamak. Ya, yang ini mufrad. Ya la'anu, ya la'anu. Dilaknat. Dilaknat akan mereka oleh Allah. Jadi Allah ni yang melaknatkan. Jadi okey, ya la'anu. Ya la'anu, ini marfu'. Ini marfu'. Sebab dia terang-terang bagi depan tu. Hum ni mangsa. Dilaknat akan mereka oleh Allah. Jadi hum ni fi mahallin nasbin, maf'ulun bih. Okey, okey. Tuan-tuan sabar dah ya. Wa yal'anu dan di laknat juga oleh pelaknat. Yal'anu dilaknat juga. Ya. Jadi masih lagi baris depan. Okey. Kita cari mana fi'il mudhari' yang baris depan lagi. Illa allazina tabu wa aslahu, ni fi'il madhi, wa bayyanu fa ulaika atubu. Tina. Ya. Tuan-tuan, ta ya nun alif, atubu alif. Ya, atubu. Saya menerima, Tuhan kata mereka itu, saya terima taubat atas mereka. Atubu tu, saya menerima taubat mereka. Ya, baris depan tak? Baris depan kan? Sebab tidak ada alat sama ada nafi atau jazam atau nasab yang menjadikan dia berbaris atas. Kita tengok juga sampai kita dapat jumpa alat tu. Okey? Yang penting sekali, tuan-tuan kenal tak fi'il mudhari' dengan fi'il madhi tu? Itu penting. Tapi saya kata sampai 80 nanti kenal lah dia. Kenal lah dia. Kalau sekarang ni mungkin
belum kenal betul lagi lah. Okey, tengok fi'il mudhari' lepas ni saya nak tanya tuan-tuan, berapa ada fi'il mudhari' ni? Saya bilang ini 4 baris ni. Saya kata di sini 1, 2 saja. Di mana 2 ni? Daripada 4 baris ni. Daripada 4 baris ni. Tengok ta ya nu alif. Ini bukan ta, ini isim tanwin. Ini isim isyarah. Ini jar wa majrur. Ini isim. Ini lam isim. Ini malaikat memang isim. Ini isim. Ini isim lagi. Mana lagi? Ada kat sini? La yukhaffafu. La yukhaffafu. Apa benda la? Tidak. Yukhaffafu. Cuba beri ru yukhaffafu. Khaffafa. Cuba cari jadi isim dia. Mukhaffafah. Najim mukhaffafah. Pernah dengar tak najim mukhaffafah? Najim mutawassitah. Najim mughallazah. Jadi mukhaffafah ni asal dia yukhaffifu lah. Yukhaffifu tu fi'il, mukhaffafah tu isim. Ya, yukhaffifu tidak diringankan. Ya, tidak diringankan. Orang-orang ini dikatakan kafir. Mereka ini laknat oleh Allah dan juga seluruh para malaikat, dan manusia pun melaknat semua sekali. Mereka ini kekal, ini khalidin kekal ya. Kekal di dalam api neraka dan tidak sedikit pun diringankan azab, dan mereka langsung tak dipeduli oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yunzurun, ada ya kan, ada ya, ta ya. Yunzurun, ya dengan wanun. Apa dia yunzurun? Nak apa ni nazara? Lihat. Lihat, tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam ni dalam neraka nanti, ya. Masuk ke neraka tu buat hal dia je. Tuhan tak ambil kisah pun. Okey, di sini ada tak fi'il mudhari'? Ayat kursi ni. Tak ada. Tak ada. Kalau ada isim kan, ini isim, ini isim, ini isim, ini isim ada depan 8 sebab. Ini isim ada depan 8 sebab. Ini haraf mabni. Ini isim bari atas 12 sebab. Kena ingat tu ya. Ini haraf istisna. Ini dhamir munfasil. Ini isim sifat. Isim lah bari depan 8 sebab. 8 sebab je tuan-tuan. 8 sebab only. Ya Allah, kalau kita bagi setahun satu sebab pun dah cukup dah. 8 tahun lagi habis semua. Ya Allah tuan-tuan. That's why saya kata tuan-tuan yang nak dapat sikit sangat dah. Ditarik sikit hijab tu, zak mari. Itu yang jadi gila isim tu. Ada sahabat saya seorang memang macam tu. Sampai sekarang ni tak boleh. Dia sewa rumah, dia tak tutup pintu. Tak tutup pintu. Ada tilam, satu tilam, baju Melayu selai, butan baju tak ada, kapal ikat terompah. Tak keluar universiti, tak tutup pintu. Orang kata kenapa tak tutup pintu? Siapa nak masuk? Curi tengok masuk tilam span ada satu. Tapi sebab dia dah isim yang utama, rumah nombor 2. Jadi tuan-tuan, kena faham betul-betul. Kalau tidak nanti dia orang Terengganu kata semabur tak? Semabur ni mana pening kepala isim dengan haram. Dah mula dah isim haram isim haram. Okey. Tuan-tuan gurau Tuan-tuan, inna fi khalqis sama. Cuba terjemah bersama dengan saya. Inna fi khalqi kejadian as-samawat wal ardi wa ikhtilaf. Kalau tak tahu ikhtilaf ni, tahu khalifah. Dan khalifah malam dan siang. Macam tu terjemah. Khalifah ni maknanya ganti malam dan siang. Kalau tak tahu, Ustaz Allah kata ikhtilaf ni terjemahlah khalifah malam dan siang. Khalifah ni artinya ganti, kan? Ganti. Wal fulki, ilmu falak. Wal fulki, no, bintang-bintang ya. Allati, yang
Ini satu lagi fi'il mudhari' tajri. Fi'il mudhari' ni marfu'. Marfu' ni sebab dia tak ada apa-apa depan tu. Allati ni isim mausul. Okey? Tak? Tonton lupa dah tadi isim mausul ni. Tak, ingat kan? Haji Azhari ingat isim mausul? Masya-Allah. Okey, isim mausul ada 6 kan? Ada 6. Masalahnya tuan-tuan, kita tak ingat. Jadi kalau kita ingat tak ada masalah. Betul tak? Dia 53 kata, ustaz kena serius sikit. Betul tak? Tengok ayat tadi serius kan? Malam besok, minggu depan belum tahu lagi. Okay. Tuan-tuan tak ada satu orang pun. Ya, mengalir fil bahri di laut, bima dengan apa yang fa'u, ya, manfaat. Ini bahasa Melayu. An-nas manusia. Manusia. Wa ma dan apa anzala turun, apa yang turun Allah. Jadi siapa turun siapa? Siapa yang menurun siapa? Jadi kita nak tahu siapa turun siapa, Allah ni lah yang menurunkan. Sebab dia fa'il. Allah ni bagi depan, betul tak? Salah satu sebab dari 8 sebab kenapa isim bagi depan. Jadi fa'il. Jadi Allah yang menurunkan minas sama, dari langit, mim, ma'in, fa, fa ni fa'ataf, maka, ahya, hidup, bihi, al-arda, bumi, ba'da, mautiha. Takkan tak jumpa ni mautiha ni mati. Okey. Mana kemudian tahu dia kan mati. Wa basa. Cuba tengok basa. Ingat basa ni is a process. Bila dia basa, dia panggil kalimah mudha'af. Mudha'af ni maknanya dia dua perkataan sama di macam farra, marra. Basa ni it is a process. Apa dia proses? Wa basa ni maknanya dia keluarkan daripada tanah yang mati tadi, keluarkan tanaman-tanaman, haiwan-haiwan untuk manusia makan. Itu basah. Basah nanti dia menghamburkan. Fiha, pada dalamnya, padanya. Ingat, fi ni jar, ha ni fi mahali jarim. Kan? Sebab itu saya tak lama dah ni doktori. Lama-lama boleh. Min dari kulli, semua setiap boleh. Dabatin, binatang-binatang ternakan, haiwan ternakan. Dabah, dia dabah ni kita kebal juga, ya. Wa tasrif, wa dan okey, tuan-tuan jangan tengok tafsir, ya. Tasrif, apa dia rut tasrif? Rut dia sarah, nahu sarah tu. Sarah, apa ni sarah? Bila kita sarah, daripada duit RM100 kita sarah, kita pecahkan jadi sikit-sikit lah. Jadi wa tasrif ni dia sarafkan angin. Apa ni sarafkan angin? Dia tiup angin, hembus. Dia hembus angin, dia panggil saraf. Dia hembus angin. Dan apa dia? Dan bila angin ada apa? Awan. Awan yang apa? Mim ni orang. Awan tu jadi apa? Al-musakhara. Apa dia rut musakhara? Rut dia. Apa dia musakhara? Rut dia. Sakhara. Apa ni sakhara? Bila ada angin, ada awan, maka dia pergi tempat sejuk, ya, sampai tempat sejuk, awan pun cair, yang piramid ni kan. Itu dia musakhar tu artinya dia memudahkan awan tu mengeluarkan air, ya, hujan. Tapi ada awan yang tak ada air. Haji Azhari tengok, dia lain dia punya senyum tu. Ada awan tak ada air, Ustaz Allah kata. Awan bukan awang. Awan. Awan. Orang Terengganu dia semua Melaka, awam Melaka. Sama Terengganu. Tuan-tuan, dia tiup angin dan awan yang mudah
yang menyebabkan berlaku di antara langit dan bumi. Al-Musakhkhar ni dia bagi tuning, dia meniunkan angin dan awan itu supaya bumi itu jadi sejuk. Ya, semua bumi jadi sejuk. Lepas tu Tuhan kata la ya, apa ni la? Lam apa? Jangan carilah ada lam tu lam apa. Jadi lam ni ini dengan isim, jadi di sini lam untuk isim mestilah tajuk B. Tajuk B kan? Akan menjadi ni la apa la ma'iyah. Akan menjadi bukti li qaumin bagi kaum Arab lagi. Kumpulan-kumpulan manusia yang yang diverge pemikiran divergent thinking ni pemikiran yang bercabang dan bercepah. Orang yang tak bercepah ni dia panggil converge ni duduk diam, dia tak faham kan. Itu converge tu. Yang diverge ni dia selalu dia tanya what's new today. Kan. Hari ni di mana pula saya nak pergi kan. Jadi Nabi kata siapa yang hari ni semalam sama dengan hari lepas orang yang paling bodoh sekali. Itu Nabi kata kan. Jadi kita hari ni kena lebih cergas berbanding dengan semalam. Dalam Quran ada 17 ayat menyebutkan bahawasanya hari ni mesti lebih baik dari semalam. Kalau hari ni boleh round 2 pusingan stadium, besok 3, lusa 4. Orang yang sihat badan, orang yang selalu pakai anggota badan dia, betul tak? Ya. Tuan-tuan pernah dengar tak rumpai laut? Rumpai laut ni murah saja kan? Boleh beli, rebus, rendam air dalam satu hari satu malam, rebus sampai jadi jelly, minum dia punya tu, taruh gula sikit, tuan-tuan boleh berlari sihat. Okey, Ji, cuba minum. Kan minum. Tak. Likul lidain dawa, Tuhan kata. Dalam Quran kita belajar banyak benda yang Tuhan jadi rupa-rupa laut tu jadi ubat. Tempat kita dia panggil Kabu Saireh. Mana tak? Kabu Saireh. Oh, Saireh. Oh, bukan Saireh. Oh, Saireh. Saya daripada kecil makan Kabu Saireh tu. Bukan kerana Kabu Saireh, kerana susah. Yang ada kabu je. Jadi sebab itulah hari ni sentiasa kuat. Saya tak boleh nak kata apa. Inilah gaya saya. Tuan-tuan nak komen dah. Kalau saya tak buat macam ni, saya sendiri penat. Betul tak? Tuan-tuan, buatlah apa yang patut asalkan bahagia. Betul tak? Yang baik cedok, yang tak baik simpan. Yang nari-nari tu tak bagus, jangan ambil. Ya. Exercise. Puan sendiri kata exercise. Okey. InsyaAllah kita akan kenal semua sekali Fahim Mutonek sampai dapat. Dan I'm very positive tuan-tuan boleh kenal dengan baik within 1 or 2 months. Ya, sebab itu tuan-tuan tak perlu bayar duit untuk berfikir positif. Ya. Ingat pesanan seorang profesor, dia kata apa? If mind of man can conceive, the mind can achieve. If you believe you can do it, then only how can you do it will come. Believe or not? Tepuklah tangan. Datuk suka. Datuk baru tepuk. Okey. InsyaAllah mohon maaf. Ya. Dia kadang-kadang habis ni rancak sikit kan. Rancak baca. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah seluruh kehidupan kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah anak-anak kami ya Allah. Berikanlah mereka hidayah yang berpanjangan ya Allah. Dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah. Lindungilah kami daripada azab neraka, daripada hasutan iblis dan syaitan dunia yang durjana ya Allah. Dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat menguasai ilmu nahwu dan soal Al-Quran dengan baik ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah, kekuatan fikiran minda ya Allah,
tenteramkan kehidupan kami ya Allah, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh berkat dan keredaan-Mu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك